Untuk hari ini kita nak sambung muka surat seterusnya. Masih di bawah tajuk forensik di Malaysia. Okey, boleh ya semua? Boleh. Okey, bagus. Sebelum mula, kita baca doa dulu. Ustazah nak panggil seorang. Siapa nak? Boleh buka mic. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, terima Amin. kasih Ainul. Okey, bagus Ainul. Okey, seterusnya. Okey, kita mulakan pula dengan objektif ya. Kita tengok dulu objektif pembelajaran. Okey, apa yang kita nak daripada kelas hari ini? Murid dapat membaca teks berdasarkan tema dengan betul. Kedua, murid dapat membina dan menulis teks berdasarkan tema dengan betul. Kriteria kejayaan, murid boleh menyebut dan membaca perkataan-perkataan yang diminta oleh guru dalam tulisan jawi dengan betul. Kedua, murid boleh menulis perkataan-perkataan yang diminta oleh guru dalam tulisan jawi dengan betul. Okey, insyaAllah mudah sahaja. Ramai yang dah pandai jawi kan? Okey, kalau ada buku teks bersama kamu, boleh buka muka surat 53. Okey, dah sedia? Dah. Okey. Dah. Ustazah seorang baca muka surat 53 ni. Dekat paparan Ustazah pun ada, dalam buku teks pun ada. Okey, seorang baca. Siapa nak baca? Buka mic. Contoh kes yang dikendalikan oleh forensik ialah pembunuhan, kecurian, pembuangan bayi dan pengedaran dadah. Kes ini akan disiasat menggunakan bahan bukti forensik yang ditemui pada badan manusia, objek atau sesuatu yang terhasil di tempat kejadian. Berdasarkan bahan bukti tersebut, unit forensik akan membuat siasatan. Okey, dah bagus. Terima kasih. Mustaqim kan. Okey, orang lain sambung. Perenggan seterusnya. Saya Ustazah. Okey, bagus. Siapa nama? Haris Akmal, 6 UKM. Haris Akmal. Okey, silakan Haris. Terdapat beberapa peralatan saintifik yang digunakan untuk membantu mendapatkan keputusan analisis yang tepat, seperti peralatan yang digunakan di Jabatan Kimia Malaysia. Antaranya ialah Teruskan. kromatografi, gas dengan mass selektif detektor, genetic analyzer. Okey, bagus Haris Akmal. Terima kasih. Okey, lagi seorang. Perenggan terakhir. Saya, siapa tu? Baca, buka mic.
melalui pelbagai Pro- proses proses se- siasatan. siasatan yang dijalankan untuk Unit unit forensik polisi dapat meng- menges mengasahkan dan mengenal pasti 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 individu yang terbalik dengan kesalahan jenayah. Okey, bagus Luqman. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, tak apa Aisyah tadi nak baca, tak sempat. Lepas ni kalau ada kita boleh baca lagi. Kita ada lagi satu lagi. Okey, kita tengok dulu yang kawan dah baca. Alhamdulillah maksudnya dah boleh baca, dah tercapai kejayaan tu. Yang dah baca lah. Okey, kita tengok sikit. Contoh kes yang dikendalikan oleh forensik ialah pembunuhan. Minggu lepas kita dah belajar dah forensik tu apa? Kan? Forensik tu dia satu bidang kerjaya untuk mengkaji sesuatu lah. Okey, contohnya pembunuhan. Dia nak kaji kes pembunuhan ataupun kes kecurian, pembuangan bayi, pengedaran dadah. Okay. Kes ini akan disiasat menggunakan bahan bukti forensik. Bahan yang ditemui pada badan manusia, contohnya rambut manusia ataupun darah ataupun apa-apalah kan. Contohnya kes pembunuhan, dia orang cari dekat kawasan badan tu jumpa kuku ke kan, dia kena cekik kan dengan kuku, jadi dia kesan kuku tu ada. Benda-benda macam tu boleh jadikan bahan untuk disiasat. Ataupun jumpa rambut, mungkin dia orang bergelut kan, bergaduh-gaduh, ada terlekat rambut ke, misai ke kan. Okey. Kemudian objek, contohnya pisau ataupun pistol, apa-apalah kan, objek, kaca, botol kaca, gunting atau sesuatu yang terhasil di tempat kejadian. Okey. Jadi nak mengkaji forensik, itulah di forensik tu. Berdasarkan bahan bukti tersebut, unit forensik akan membuat siasatan. Kalau kita tengok TV, cerita-cerita dekat TV tu kan. Contohnya polis, cerita siasatan. Itu dia orang gunakan, itu namakan dia forensik tu. Okey. Terdapat beberapa peralatan saintifik yang digunakan untuk membantu mendapatkan keputusan analisis yang tepat. Seperti peralatan yang digunakan di Jabatan Kimia Malaysia. Okey, ini alat-alat yang digunakan untuk mendapatkan jawapan analisis tu. Okay, contoh yang pertama, kromatografi gas dengan mass selective detectors. Apa benda ni? Bahasa Inggeris dia pun ada kat sini. Mass selective detectors. Kita tengok tu gambar dia. Inilah dia alatnya. Ini contoh satu alat. Dia ada pelbagai jenama ini salah satunya. Dia bentuk macam tu lah. Ada bentuk laser tapi tujuan dia untuk menganalisis. Okey. Yang kedua, alat yang kedua
Genetic analyzer. Bahasa Inggerisnya ni. Genetic analyzer. Tengok, dia bila dieja dalam tulisan Jawi, dia sama. Genetic, genetic, genetic analyzer. Okey. Ini apa dia? Ni contohnya. Ni untuk biasanya genetik ni untuk anggota badan kita lah. Contohnya darah, rambut, apa-apa saja, kuku, cebisan kulit, ya, untuk mengenal daripada itu gen. Gen tu macam mana rupa orangnya. Itu kehebatan yang dijumpai oleh saintis daripada gen manusia tu boleh dikenali terus rupa bentuk dia tu macam mana. Mungkin ambil selai sahaja dia punya bulu roma ataupun ada setitis darah dia. Masuk dalam alat tu dia boleh kenal pasti orang ni macam mana. Tinggi ke, gemuk ke, rambut kerinting, rambut lurus, mata macam mana, hidung macam mana. Okay. Ini genetik. Okey. Melalui pelbagai proses siasatan yang dijalankan, unit forensik dapat mengesan dan mengenal pasti individu yang terbabit dengan kesalahan jenayah. Itu kadang kita tengok kecekapan polis tu kan boleh tangkap penjenayah. Gunakan alat-alat seperti inilah yang membantu. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey, ada satu lagi ya. Satu lagi petikan. Okey, siapa nak baca? Saya, Ustazah. Okey, bagus. Siapa tu? Razif. Nama apa Batrisha. betul? Batrisha. Okey, dah enam? Dah. Jabatan Forensik di Malaysia memainkan peranan penting dalam usaha membantu menangani, menyelesaikan dan mengurangkan kes jenayah. Secara tidak langsung, mereka turut membantu meningkatkan keharmonian dan kestabilan negara agar masyarakat hidup aman dan sejahtera. Ya, bagus. Terima kasih Batrisha. Batrisha dari kelas mana? 6 UM. 6 UM. Okey, Alhamdulillah. Okey, ini sambungan dia. Maksudnya ni teks yang terakhir lah. Jabatan Forensik di Malaysia memainkan peranan penting ya, dalam usaha membantu pihak berkuasa menangani, menyelesaikan dan mengurangkan kes jenayah. Okay. Itu fungsi forensik tu ya. Jadi saya harap kita boleh baca dan kita boleh faham apa yang kita baca. Ya. Kita belajar Jawi ni bukannya kita nak belajar apa benda forensik tu macam mana, kita nak belajar. Cuma kita nak baca perkataan-perkataan tertentu. Banyak perkataan susah-susah kan. Ya, pinjaman bahasa Inggeris, ada pinjaman bahasa Arab, ada yang ada imbuhan. Kat situ kita nak tengok. Okey. Okey. Ustazah nak kamu cuba senaraikan. Okey. Ustazah patah balik sekejap. Okey, yang tadi ni daripada atas baris pertama ya, daripada contoh sampai ke curian. Cuba bagi tahu Ustazah perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang kamu jumpa. Forensik. Forensik. Okey, lagi? Ada lagi tak? Objek. Apa dia? Objek. Dah baris mana tu? Oh, baris ketiga. Aku Ustazah kata baris atas ni je. Ada lagi tak selain forensik? Ustazah jumpa satu lagi.
Ya, Case. betul. Case. Kan? Case ni bahasa Inggeris. Asal dia bahasa Inggeris tapi dah dipinjam jadi bahasa Melayu. Okey, bagus. Ini kamu kenal lah. Ada case. Forensik. Okey, seterusnya perkataan apa tadi? Objek. Okey, cari lagi. Perkataan apa yang bahasa Inggeris? Dalam semua muka surat yang ni lah. Yang page Ustazah tunjuk ni. Ada lagi tak? Bahasa Inggeris dulu. Analisis. Analisis. Betul. Lagi? Scientific. Scientific. Betul. Ada yang tulis unit. Betul. DNA. DNA. Betul. Lagi? Individu. Individu. Betul. Lagi? Tak jumpa dah. Okey, Ustazah buka pula. Cari perkataan pinjaman bahasa Arab. Bahasa Arab susah sikit. Cari. Dari atas sampai bawah. Hasil. Ada yang cakap hasil. Okey, betul. Hasil. Ada lagi? Manusia. Manusia bukan bahasa Arab. Manusia bahasa Melayu. Ada lagi? Jenayah. Ni jenayah. Betul. Ada lagi? Perompak. Perompak tak. Okey. Tak berapa banyak kan untuk bahasa Arab. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, tadi dah baca dah slide ni. Okey, cuba senaraikan. Kataan pinjaman bahasa Inggeris. Forensik. Forensik, betul. Lagi? Case. Case. Ada case ni? Okey, memang case bahasa Inggeris. Lagi? Kestabilan. 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 Keharmonian. Keharmonian bukan. Harmoni bahasa Melayu. Kalau stabil, dia bahasa Inggeris. Asal dia. Okey. Cuba tengok bahasa Arab pula. Sejahtera. Sejahtera bukan. Sejahtera bahasa Melayu. Aman bahasa Arab. Okey, ada lagi? Aman. Ya. Lagi? Masyarakat. Masyarakat. Betul. Masyarakat bahasa Arab. Ada lagi? Peranan. Peranan. Peranan bukan. Peranan bahasa Melayu. Okey, dia memang tak banyak sangat. Okey. Kita tengok seterusnya. Por favor. Sila jawab latihan minggu ini di dalam buku tulis Jawi. Okey, latihannya ialah okey, itu dia. Tugasan minggu ini. Cari 5 perkataan pinjaman bahasa Inggeris daripada petikan yang terdapat pada buku teks muka surat 53. Tadi kita dah baru je bincang.
Kamu dah senaraikan, dan lebih daripada 5 dah kamu senaraikan tadi. Okay. Kamu salin je perkataan-perkataan tersebut. Ya, yang kamu senaraikan bahasa Inggeris tadi. Bahasa Arab tak perlu. Yang Ustazah kata bahasa Melayu pun tak payah. Okey. Kemudian, bina satu ayat bagi setiap perkataan tersebut. Mudah saja. Ayat yang simple-simple je, yang mudah je. Tapi janganlah ambil balik ayat dari buku teks tu. Ya. Contohnya perkataan unit. Kan bahasa Inggeris, unit. Buatlah ayat, saya sedang belajar unit 1 bidang jawi. Contoh. Kan? Ataupun perkataan apa lagi? Individu. Buat satu ayat mudah. Individu tersebut telah dijangkiti penyakit COVID. Contoh. Okey, apa-apa saja yang mudah-mudah yang kamu boleh tulis dalam tulisan jawi. Okey. Boleh faham tak tugasan ni? Ada nak tanya? Boleh. Okey, Ustazah hantar ke WhatsApp ke? Ya. Hantar kepada guru kelas masing-masing. Ya. Hantar guru kelas pendidikan Islam masing-masing lah. Okey. Ada lagi nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, kita tengok seterusnya. Tak ada. Okey, kita semak latihan yang lepas. Dah siap belum? Dah. Ya ke dah? Ramai yang tak hantar pun. Ustazah tahu. Yang kelas Ustazah pun berapa orang je hantar. Okey, kita tengok. Tugasan ni mudah saja, iaitu rumikan teks. Kan? Kamu pun dah baca dah masa hari tu. Okey, jawapan dia. Tu. Tulisan merah tu. Okey. Kalau tak tahu nak ni, kamu ambil gambar slide ni. Kamu salin balik dalam buku tulis. Okey. Yang belum buat lah. Yang dah buat, kamu cek. Betul tak kamu tulis? Sama tak dengan Ustazah? Okey. Ini tugasan soalan pertama yang hari tu ya. Soalan kedua dia, teks berikut. Okey, jawapan dia ni. Kamu cek sendiri. Ambil gambar. Tak sempat ambil gambar, nanti buka balik. Okey, Adik nak minta link kehadiran. Okey, nanti Ustazah bagi balik semula. Jangan keluar live dulu ya. Nanti last kali nanti Ustazah bagi balik. Ada yang belum isi kan sebab baru masuk. Okey, ni jawapan minggu lepas. Kita masuk uji minda. Ustazah tak nak jawab ramai-ramai. Ustazah nak tengok kau tak bising. Ustazah nak tengok dekat jawapan kamu dekat chatting sahaja. Okey, jawab dulu cepat, siapa cepat. Boleh? Dah sedia? Boleh dah jawab dulu. Ustazah baca dulu. Sabar. Soalan pertama. Ejaan yang betul bagi perkataan terhasil. A, B, atau C. Tak payah cakap, tutup mic. Bising. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Ada A ramai juga tu. B. C pun ada. Okey, kita tengok jawapan dia. Ya, jawapannya B. Tahniah kepada yang betul. Okey. Soalan kedua. Ejaan yang betul bagi perkataan bukti. A ataupun B. A, B. Tengok. Ramai jawab A. Ada yang jawab B. Tapi ramai A. Ada C pun ada. Lajunya kau mau taib. C pun ada. B ada.
Tapi yang ramainya A. Kita tengok jawapan. Ya, betul A. Tanya yang jawab A. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ejaan yang betul bagi perkataan siasatan. A, B, C. Tengok betul tak? Oh, ramai A. B. Oh, ramai B. Siasatan. Yang mana satu? B, 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 B. Ya ke tu? Ramai jawab B ni. Ada C. Ada yang C. B ramai. A pun ada. Okey, dah habis. Puas hati. So, saya keluarkan jawapan. Jawapannya C. Tahniah yang jawab C. Yang jawab B tu salah. Tak betul. Okey. Kita tengok soalan yang keempat. Ejaan yang betul bagi perkataan saintifik. A, B atau C. Tengok betul-betul dulu. Perhatikan. Ada jawab C. Ada jawab A. A ke B ke C? Saintifik. Ada jawab B. Hafiz B. Razif C. Syuhada Damia A. Yakin tu syuhada tu dia A dia berderik sampai 3. Cepat. Orang lain tak berani nak jawab. Confused. Di mana satu ni? Dah tak nak jawab dah. Kita tengok jawapannya. Tahniah. Syuhada confident je jawab A. Betul dah. Bagus. Okey, jawab A, tahniah. Okey, seterusnya. Ada lagi? Okey, ada soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Ejaan yang betul bagi perkataan jabatan. Yang mana satu? A, B atau C? Jabatan. Type dekat kamu punya tu chatting. A, B atau C? A lah. A ke? Bukan B. Bukan C. Kan. Bukan. A. A. Confident. C, salah C. C pula dah. Satu ni. Okey. Jawapannya Jawapannya Komentar. Jangan buka mic. Ising. Okey, seterusnya. Soalan ke-6. Ejaan yang betul bagi perkataan pihak. A, B atau C? Type. B. A, B atau C? A. Adik cakap A. A. B. Betul ke A? B. Tak ada. A. A ramai ada. B. Kita tengok jawapan. B. C. C. Okey, tahniah yang betul. Okey, pihak. Macam tu ejaan dia ya, C. Nak lagi ke? Nak. Kita tengok. Okey. Soalan nombor 7.
That's real fun. Ejaan yang betul bagi perkataan keharmonian. A, B atau C? B. Ada jawab B, B. ada jawab A, ada jawab C. Kita tengok jawapan dia. Jeng, jeng. C. Tahniah kepada yang jawab C. Keharmonian. Okey. Soalan terakhir ni, nombor 8. Ejaan yang betul bagi perkataan masyarakat. Yang mana satu? B. A, B atau C? B atau C? B. A, B, C. Okey. Dah, kita tengok jawapan. B. Ya, jawapannya B. Tahniah. Ya. Okey, alhamdulillah. Nama yang betul, ada juga yang salah. Okey, sampai di sini dululah kelas kita pada minggu ini. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Jumpa lagi. Subscribe. Bye. Bye. Okey. Hai, Ustazah. Ustazah.